السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, mokcik-mokcik, pokcik-pokcik, atuk-atuk, nenek-nenek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala masih lagi pilih kita ni datang ke rumah Allah. Pilih ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalau kita tengok jam lah ni 7.40. Dalam pukul 7.40 ada yang Allah Ta'ala pilih dia masih lagi duduk lepak di kedai mamak. 7.40 malam ini masih lagi Allah Ta'ala pilih dia dah duduk di atas pokok kelapa nak ambil minum air kelapa, esok nak jual. Ada orang, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 7.40 ini masih lagi sibuk duk layan cucu di rumah. Tapi kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih datang ke rumah Allah, bukan sekadar datang, bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah orang duk tanya tuan-tuan, kenapa kita ni pergi buat ibadat kepada Allah, sembahyang, tiap-tiap malam kita sembahyang, lepas sembahyang dengan tazkirah. Itu pilihan yang berbeza. Ada Allah pilih dia sembahyang berjemaah sahaja, ada Allah Ta'ala pilih sembahyang berjemaah dengan kuliah, ada Allah pilih sembahyang berjemaah dengan kuliah, kemudian sembahyang berjemaah dengan kuliah, balik pula belanja pula ustaz makan. Ada jenis macam itu. Ada yang jenis lepas sembahyang dengan kuliah balik terus, tuan-tuan, ada juga. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apa kita ni buat ibadat? Kerana kita nak biarlah ibadat kita ini menjadi peneman bila kita dah mati, berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Ulama kata alam barzakh tu apa dia? Alam barzakh, Imam Al-Qurtubi dalam menjelaskan ayat nanti saya baca, katanya Imam Qurtubi bahawasanya alam barzakh itu antara kematian dan kebangkitan. Maka kita dah mati, kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar, maka kita akan lalui yang dipanggil sebagai alam barzakh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh
yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Lalu kata Imam Qurtubi, ayat ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahawa di antara kematian dan kebangkitan kita akan duduk di alam barzakh. Alam barzakh ni yang Nabi Sayyidina Uthman menangis ni. Lalu depan kubur menangis. Lalu depan kubur menangis. Sampai basah janggut Sayyidina Uthman bin Affan. Bahkan janggut Sayyidina Uthman bin Affan ni bukan macam janggut kita orang Malaysia, Nusantara 2-3 helai ya janggut. Itu pun gugur selai, tinggal 2 helai tuan-tuan. Cucu tarik tinggal selai tuan-tuan. Sayyidina Uthman ni tuan-tuan rahmati Allah, dia punya janggut ni macam sarang terbuang ni, tebal tuan-tuan rahmati Allah. Sayyidina Uthman bila lalu depan kubur menangis tu sampai basah janggut Sayyidina Uthman. Bermakna dia menangis betul-betul, menangis bersungguh-sungguh. Bukan macam kita menangis tengok drama, bukan. Kenapalah lelaki ni tak kahwin dengan perempuan tu? Alah, itu makcik tu menangis dengan drama. Sayyidina Uthman dia tak menangis macam gitu. Sayyidina Uthman dia menangis betul-betul. Basah janggut. Lalu katanya sahabat yang lain, wahai Sayyidina Uthman, kenapa apabila dicerita kepada kamu neraka, kamu tak nangis macam gini? Diceritakan kepada kamu padang mahsyar, kamu tak sedih seumpama ini? Lalu katanya Sayyidina Uthman, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu alam barzakh inilah alam yang pertama. Kalaulah kita baik dilayan elok-elok di dalam alam barzakh, maka kita tempat-tempat yang seterusnya padang mahsyar, titik sirat, mizan lebih baik daripada alam barzakh. Tetapi kalau alam barzakh ni kita dipukul, diseksa, dihimpit, maka seterusnya lebih berat lagi daripada alam barzakh. Itu yang Sayyidina Uthman menangis. Tuan-tuan, Sayyidina Uthman ni siapa tuan-tuan? Sayyidina Uthman ni menantu Rasulullah. Sayyidina Uthman ni pula khalifah. Sayyidina Uthman pula di antara 10 sahabat dijamin syurga. Menangis-nangis lalu depan kubur. Kita dalam syurga dengan neraka pun tak tahu. Hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa, mungkin neraka. Tetapi lalu kubur siap gelak ketawa lagi. Kalau pergi tengok orang mati boleh bergelak ketawa, boleh melawak lagi. Astaghfirullahalazim. Hari ni tuan-tuan, bila kita cerita bab alam barzakh, ramai orang buat tak tahu. Tuan-tuan rahmati Allah, cerita bab mati ramai orang buat tak tahu. Siap dia boleh cakap besar lagi, mati belakang ada. Sama macam perangai Fir'aun tuan-tuan rahmati Allah, sewaktu dia hidup dia cakap besar. Dia kata aku juga boleh menghidupkan dan juga boleh mematikan. Maka dia panggil 2 orang. Okey, seorang ni aku nak hidup, seorang ni aku nak mati. Maka dia bunuh, tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi Fir'aun tuan-tuan, waktu dia nak mati, waktu dia lemas tuan-tuan rahmati Allah, dia cakap apa? Aku nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Oh, dah nak mati baru cakap baik. Macam kita yang kita tengok di media sosial ni, yang cakap besar, tinggal solat, lawan hukum Allah, lawan apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab dia hidup, tunggu nanti dia nak nazak. Tuan-tuan pergi jumpa dia tuan-tuan, boleh tak dia cakap besar lagi? Tak ada dah. Sekarang yang boleh cakap besar lah mati pun. Waktu hidup nanti tuan-tuan tengok dia nazak nanti, baru kita tahu dia cakap macam mana. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan husnu, apa makna husnu? Baik, khatimah, kesudahan yang baik, malaikat muka nakir akan datang.
Nabi kata bila kita duduk di alam barzakh, kita akan dengar kita akan dengar tapak kaki saudara mara kita tinggalkan kita. Kita dengar tapak kaki suami kita tinggalkan kita. Kita dengar tapak kaki Tok Bila tinggalkan kita. Dulu dalam dunia aku dengan dia bertugas jadi Tok Imam Tok Bila. Hari ni Tok Bila tinggalkan aku sorang-sorang dalam kubur. Waktu tu tuan-tuan rahmati Allah, semua orang akan tinggalkan kita, bini kita, anak kita, saudara mara kita. Datanglah malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir ni datang tuan-tuan, dia akan tanya soalan. Mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau mati dalam keadaan baik, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Ditanya lagi, madinuka, apa agama kamu? Diniyal Islam, agama aku Islam. Siapa yang dulu diutuskan ke atas kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jawab mak. Boleh jawab satu persatu tuan-tuan. Kemudian dibawa kepada taman-taman syurga. Bila bawa ke taman-taman syurga, ibu-ibu boleh jumpa dengan suami yang mati dulu, boleh jumpa dengan anak-anak, anak-anak boleh jumpa dengan mak, mak boleh jumpa dengan suami, suami boleh jumpa dengan anak-anak dan sebagainya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, apa makna su' jahat? Khatimah, khatam, kesudahan yang jahat. Waktu dia nak mati tengah minum ketum, kesudahan yang jahat. Waktu dia nak mati dia mengumpat, tengah-tengah mengumpat tercekik mati, ini kesudahan yang jahat. Waktu dia nak mati dia tengah isap rokok, rahmati Allah. Waktu dia nak mati dia tengah minum arak, tuan-tuan rahmati Allah. Waktu dia nak mati dia tengah berzina. Ini dia panggil kesudahan. Kesudahan waktu penghujung akhir usia dia tengah buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia nak mati dia lawan hukum Allah, ini mati dalam keadaan kesudahan yang jahat. Walaupun waktu dia hidup dia semayang, dia dengar kuliah, dia penceramah, dia tok imam, dia tok Bilal, tetapi saat dia nak mati dia buat maksiat kepada Allah, maka itu dinamakan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu biqawatim, sesungguhnya amalan yang dihitung, amalan yang dikira bila pengakhiran kehidupan kamu. Akhir hidup kamu baik, alhamdulillah. Akhir hidup kamu jahat, wal a'yadzubillah. Tuan-tuan, orang yang mati dalam keadaan jahat, sebab tu kita tengok orang yang mati dalam keadaan jahat, muka dia berkerut-kerut ketakutan, kerana Allah Ta'ala dah buka hijab dah tuan-tuan. Dah buka hijab, lepas daripada mu mati, mu akan pergi tempat sekian-sekian ni tempat mu pergi. Maka dia pun gerun, dia pun takut tuan-tuan rahmati Allah. Maka muka dia pun rasa macam marah, rasa macam takut. Tetapi tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia mati dalam keadaan baik, kita tengok wajah dia macam masih hidup, senyum je Allah, suka je Allah. Itu orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Contoh-contoh macam cerita Piramli tu tuan-tuan. Cerita Piramli, yang mana Piramli itu bangun buka mata, boleh hidup lagi. Bukan, dia tanya, senyum. Dia pun buka mata, ana mati dalam iman, tuan-tuan rahmati Allah. Maka sebab tu dia boleh senyum, kerana dia mati dalam keadaan iman. Betul, Ramli ajarlah tu. Kalau mati dalam keadaan beriman kepada Allah, mati dalam keadaan buat baik, maka dia senyum tuan-tuan, seronok. Lepas daripada mati ni, aku nak pergi sekian-sekian, aku dah tahu dah tempat aku di mana. Tapi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang jahat, bila datang malaikat munkar nakir, malaikat tanya marabbuka, siapa Tuhan kamu? Katanya Nabi, dia tercengang, tak boleh nak jawab tuan-tuan.
Akhir sekali dia kata apa? La adri, aku tak tahu. Man rabbuka, la adri, aku tak tahu. Pertama dia tanya soalan tauhid kepada kita. Soalan tauhid, tuan-tuan. Dia tak tanya apakah itu motor RZ, tak tanya, tuan-tuan. RZ itu restore ke RZ no, tak tanya. Unregister ke register, tak tanya. Hari ni kita bergaduh demo budak baru lagi main motor. Kita lama tu. Aduh. Kita kenal lagu ni original ke tak original ke, bunyi lagu ni ke belak rosak ke tak belak rosak ke, kita tahu berlaku. Demo tahu motor RZ. Malaikat muka nakir tak tanya man RZ, tak ada orang rahmat Allah. Man Penta tak tanya. Yang malaikat muka nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, tak kenal. Kita pun lani pun kita tak kenal siapa Tuhan kita. Allah, siapa tu Allah? Tuhan, siapa tu Tuhan? Allah, siapa tu Allah? Tuhan. Tak kenal. Sujud sampai bengkak dahi-dahi, sampai terbelah dahi-dahi, 18 jahitan. Tuan-tuan rahmati Allah. Orang suruh sujud letak je kepala dekat tempat sujud, dia gesek. Terbelah dahi, tuan-tuan, 18 jahitan. Doktor tanya sebab apa? Sujud banyak sangat. Aduh, tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, tak kenal Allah Ta'ala tu siapa. Bila kita kata Allah tu siapa? Tuhan. Tuhan tu siapa? Allah. Allah tu siapa? Tuhan. Tak habis, tuan-tuan. Kalau dia tak boleh jawab, tuan-tuan rahmati Allah, malaikat muka nakir akan pukul. Satu kali pukulan. Kalaulah pukulan itu dipukul di atas gunung, gunung pun hancur, tuan-tuan rahmati Allah. Gunung pun hancur. Lepas tu saya kata, hari ni orang nak cakap besar dalam dunia je, tuan-tuan. Saya, depan mata saya lah, tak pernah tengok lagi orang cakap besar di saat dia nak mati. Tak pernah tengok lagi. Tak tahulah kalau tuan-tuan biasa tengok, saya tak pernah tengok lagi. Kerana Fir'aun pun kepala jahat pun, kepala pengak jahat pun, waktu dia nak mati pun, tuan-tuan rahmati Allah, dia nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa, iaitu Allah Ta'ala. Hari ni yang kita nampak orang cakap besar, orang sombong, orang takabur, orang ria. Kenapa? Dia tak mati lagi, sihat lagi. Maka ibu-ibu ayah-ayah rahmati Allah, sekali pukulan tersebut, kalau dipukul di atas gunung, gunung pun hancur, tuan-tuan rahmati Allah. Dicongkir lagi, tanya marrabuka, tak boleh jawab, pukul lagi. Dicongkir lagi, tanya lagi, tak boleh jawab, pukul lagi. Dicongkir lagi, tak boleh jawab, pukul lagi. Sampai kiamat, tuan-tuan. Sampai kiamat. Lepas tu Sayyidina Uthman menangis. Sayyidina Uthman menangis. Kita, tuan-tuan, ada orang ditangkap atas kubur tengah isap dadah lagi, tuan-tuan, tak ingat mati. Astaghfirullahalazim. Kita lalu depan kubur, orang ingat mati, dia ingat hantu, tuan-tuan. Keluar daripada surau, bawa motor 20 km, kubur 200, tuan-tuan, takut hantu. Berbeza dengan sahabat Sayyidina Uthman, dia takut kepada seksaan alam barzakh. Sedangkan dia ni ahli syurga dah, dijamin syurga, khalifah lagi, menantu Rasulullah lagi. Tetapi takutnya seksa alam barzakh. Setelah mereka ni dipukul, lalu dibawa ke lubang-lubang neraka, ibu-ibu sekalian. Dibawa ke lubang-lubang neraka. Di antara seksaan lubang-lubang neraka ada beberapa kategori. Yang pertama, mereka ni dibaringkan menghadap ke atas. Lalu ada batu besar dicampakkan kepada tubuh, wajah mereka hancur berkecai. Aduh. Rahmat Allah. Allah bagi elok balik tubuh dia. Batu tadi Allah bagi elok balik, diangkat lagi setinggi-tinggi, dilepak lagi, hancur lebur tubuh badan. Aduh. Lalu katanya Nabi Muhammad kepada malaikat, wahai malaikat, apakah dosa yang dia buat ni sampai hancur tubuh badan kena hempak dengan batu? Wahai Muhammad, ada lagi siksaan alam barzakh yang aku nak tunjukkan kepada kamu. Ada lagi wahai Muhammad. Kita pergi depan lagi. Ada lagi. Tunggu dulu.
Sampai di satu tempat, tuan-tuan rahmati Allah, siksaan alam barzakh, belum neraka lagi, baru lubang-lubang neraka baru. Sampai di satu tempat, ada manusia, dia ambil satu pisau yang tajam, lalu dimasukkan ke dalam mulut, dirobekkan, tarik sampai ke tengkuk di sebelah kanan, dirobek, ditarik, disiat di sebelah kiri pula, terpancar-pancar darah. Allah Ta'ala bagi elok balik, dia robek lagi dengan pisau yang tajam. Allah bagi elok balik, dia robek lagi sampai ke kiamat, tuan-tuan. Lalu katanya Nabi Muhammad kepada malaikat, wahai malaikat, apakah dosa yang dia buat ni wahai malaikat? Wahai Muhammad, nanti dulu, ada lagi aku nak tunjuk kepada kamu, nanti aku cerita. Sampai pula di satu tempat, ada satu sungai. Sungai itu daripada darah, tuan-tuan rahmati Allah. Dan dalam itu ada orang yang berenang-renang dalam sungai. Bila dia penat, dia pergi ke tebing sungai. Sampai di tebing sungai, dilemparnya batu ke wajah mereka, tenggelam dengan kesakitan. Lalu dia naik lagi berenang-renang, dia penat pergi ke tebing, lalu dia lemparkan batu ke wajah mereka, sakit, mereka tenggelam di dalam sungai darah. Lalu katanya Nabi Muhammad kepada malaikat, wahai malaikat, apa pula lah dosa dia ni, berenang-renang dalam sungai ni, sungai darah pula tu, kenapa? Apa kesilapan yang dia buat ni? Dosa apa yang dia buat ni wahai malaikat? Mu ceritalah dekat aku. Lalu katanya malaikat, wahai Muhammad, ada lagi aku nak cerita pada kamu. Ada lagi, tuan-tuan. Ini di antara, tuan-tuan, banyak lagi alam akhirat, banyak lagi alam barzakh, seksaan-seksaan sebelum berpindah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini baru lubang-lubang neraka baru. Maka pergi ke depan, tuan-tuan rahmati Allah, ada satu rumah. Ni rumah api. Dalam tu ada lelaki dan juga perempuan. Rumah ni rumah api, ada lelaki dan juga perempuan dalam keadaan bertelanjang. Saya ulang, dalam keadaan bertelanjang. Bila dihidupkan api, lelaki dan perempuan ni melambung-lambung kesakitan. Melambung-lambung kesakitan. Lalu katanya Nabi Muhammad kepada malaikat, wahai malaikat, mu ceritalah kepada aku, apa dosa-dosa yang mereka ni buat. Tadi dihempak oleh batu, berkecai tubuh badan mereka, apakah kesalahan mereka? Lalu katanya malaikat, itulah mereka-mereka yang didatangi Quran, tetapi mereka tak ikut Quran. Kata apa? Quran suruh semayang, dia tak semayang. Quran suruh puasa, dia tak puasa. Quran kata jangan caci maki hamun, dia caci maki hamun. Quran kata jangan mengumpat, dia mengumpat. Quran kata jangan menipu, dia menipu. Maka orang inilah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Quran ni bukan suruh kita baca saja, tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan rahmati Allah, berapa ramai di luar sana yang tak pandai baca Quran, dan berapa ramai di luar sana yang tak pandai baca Quran dan belajar, nak belajar. Dan berapa ramai yang pandai baca Quran tetapi tidak mengamalkan Quran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tak ada, tuan-tuan. Quran kata lagu ni, dia kata lagu tu, bercanggah sokmo dengan Quran. Maka ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, mulut dia dirobek-robek, berdarah, mulut dia terpancar-pancar darah. Apakah dosa yang dia buat? Lalu katanya malaikat, wahai Muhammad, inilah dosa yang dia buat. Dia buat sesuatu penipuan, lalu dia sebarkan penipuan dia. Bila dia bercakap, maka dia menipu. Bercakap, dia menipu. Lalu dia sebarkan di TikTok, disebarkan di Facebook, disebarkan di YouTube, tuan-tuan.
disebarkan di media-media sosial, disebarkan di WhatsApp. Aduh. Maka orang ini, tuan-tuan rahmati Allah, bila duduk di alam barzah nanti, dia akan robekkan mulut dia sendiri, tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, jangan kita menipu. Qulil haq walau kana murran, bercakaplah betul, bercakaplah benar walaupun pahit. Kita janji dengan bini kita, sayang, oh sayang, hujung bulan ni I beli emas untuk you. Aduh. Akhir sekali tak beli, tuan-tuan rahmati Allah, kita pun tipu, kata kedai emas dah terbakar. Aduh. Sedangkan dia tipu bini dia, tak boleh. Ataupun dia tipu bini dia, tuan-tuan, dia kata apa dekat bini dia, nah sayang, I love you seorang saja, I tak sayang dah dekat orang lain. Nah, tapi bila suami kita mati, datang seorang perempuan bawa 3 orang anak daripada Songlah, rupa-rupanya bini kedua suami kita dulu, tuan-tuan. Dia cakap dia sayang kat kita, you my love, you my apa semualah dia. My intan belian, aduh, rantai basikal, rantai motor, aduh. Tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, bila suami dia mati, aduh, datang seorang perempuan daripada Thailand, kampung kerap, masuk pintu keluar tingkap. Aduh. Saya sebenarnya suami kepada Haji Rusli, Tok Bilal, Surau Seksyen 20. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dia tipu bini dia, tipu, tuan-tuan. Jangan kita tipu, tuan-tuan, cakap betul-betul. Begitu juga kepada suami. Isteri pun jangan tipu suami, cakap betul-betul. Ni kadang-kadang baju tak sidai, dia kata dah sidai dah, penipu. Balik-balik rupanya dia peruk je bawah lantai, tuan-tuan rahmati Allah, penipu. Tapi bini zaman sekarang ni dah mudah, tuan-tuan. Tak macam bini zaman dulu. Bini zaman dulu dia lah basuh, tuan-tuan, dia lah perah, dia lah sidai, dia dah lipat, dia lah ni, dia belaka, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu orang zaman dulu dia kahwin seorang tapi anak ramai, 4-15 orang, tuan-tuan. Zaman kita ni, tuan-tuan rahmati Allah, basuh dobi, kering dobi, lipat bibi. Aduh, tuan-tuan rahmati Allah. Ni bini kita zaman sekarang ni pemalas, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau zaman-zaman mocik-mocik dulu rajin-rajin, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan rahmati Allah, hari ni ramai anak-anak muda yang baru kahwin, dah lama kahwin, dia banyak makan kedai. Tengok mocik-mocik, nenek-nenek tua-tua nak mati, ada makan kedai mamak? Tak ada. Walaupun tua macam mana pun dia masak sendiri, tuan-tuan. Ni tangan dia dah macam fabrik, orang panggil apa, menggetar-getar tu, fabrik apa ni, masak juga kari kambing. Suami pun ayam. Tuan-tuan rahmati Allah, dah terkena pula muka suami, tuan-tuan. Suami pula tu imam, 2 minggu tu imam tak datang MC, tuan-tuan, terkena kari kambing curah di isteri. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, jangan tipu. Hari ni tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok satu hadis, kalau tuan-tuan tengok satu hadis ni dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Fahmi bin Zamzam, 40 hadis akhir zaman. Dalam satu hadis tersebut katanya Nabi, tidak akan berlaku kiamat, tak akan berlaku sehingga ramai orang jahat daripada orang baik. Macam mana kita nak kenal orang jahat? Tinggal solat orang jahat, tuan-tuan, menipu orang jahat. Hari ni ramai orang kata, susah lah ustaz zaman ni nak cari menantu laki-laki yang baik tu. Oh susah. Susah apanya? Ni dekat surau ni punya banyak orang baik ni. Duk Bilal baik, hari-hari datang, orang baik lah tu. Kalau makcik-makcik nak kahwinkan anak makcik ni, Tok Bilal ada ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Tok Bilal kata tak nak. Tok Bilal tak nak, Tok Imam ada, tuan-tuan. Tok Imam kata tak boleh, saya takut bini. Tok Sirak ada, tuan-tuan. Tok Sirak kata tak boleh, saya dok erok dah. Saya boleh, tuan-tuan. Saya boleh, tuan-tuan rahmati Allah.
Orang kata ni, tapi itulah tuan-tuan, saya nak kata handsome tu tak lah, tapi kalau orang tengok muka Fatah Amin dengan saya tu irah-irah tuan-tuan rahmati Allah. Hari tu orang panggil saya Fatah Amin, tak, saya patah hati tuan-tuan. Tapi patah lah juga ni, yang penting ada patah tu tuan-tuan rahmati Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang tuan-tuan kalau dia buka Yuska, dia jual kereta, menipu jual kereta. Susah nak cari orang baik hari ni tuan-tuan. Kalau kita nak pergi Yuska yang baik, payah. Bila kita tanya pakcik, abang, kereta ni betul ke, garanti ke, tak pernah selam di banjir? Tak, don't worry, be happy. Dengan saya ni semua orang yakin. Aduh, hakikatnya tuan-tuan, kereta yang dia jual tu 2 kali dah hanyut di Sungai Kelang tuan-tuan rahmati Allah. Dia tipu kita. Maka tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita baiki kereta, ada juga yang jenis baiki kereta menipu. Ada tuan-tuan janji seminggu tak siap, 2 minggu tak siap, 2 bulan tak siap. Saya tak cakap orang lain, saya cakap diri saya yang terkena. Dulu saya pernah baiki kereta saya, abang, kereta saya ni bila boleh siap? Insya-Allah seminggu boleh siap. Saya tunggu seminggu tak siap, 2 minggu tak siap, sebulan tak siap, 2 bulan tak siap, 3 bulan tak siap, 4 bulan tak siap, 5 bulan tak siap, 6 bulan tak siap, 7 bulan tak siap, 8 bulan tak siap, 9 bulan tak siap. 9 bulan tak siap tuan-tuan. Saya pun tak tahu tuan-tuan rahmati Allah. Mungkin orang tengok, oh ustaz kan penyabar, ustaz kan macam malaikat penyabar dia, ustaz tak marah. Kalau marah tu bukan ustaz, itu murtad. Allah rahmati Allah. Ramai orang faham macam itu. Sampai 9 bulan tuan-tuan rahmati Allah, kita terpaksalah pinjam kereta mentua, bergaduh pula dengan mentua. Mentua nak pergi pasar, kita nak hantar anak pula pergi sekolah. Tuan-tuan rahmati Allah. Akhir hasil daripada penipuan kita. Janji seminggu, 2 minggu tak siap, 3 minggu tak siap, 4 minggu tak siap, 9 bulan. Saya bagi kereta di Besut tuan-tuan rahmati Allah, tak siap 9 bulan. Saya panggil pula towing. Kalau saya tinggal macam gitu, saya rasa dah jadi jual besi buruk lah tuan-tuan. Saya panggil towing pula, hantar ke KL 1,600 towing tuan-tuan. Dah towing tuan-tuan letak dekat rumah 2-3 bulan, tak ada duit lagi nak hantar ke bengkel. Hantar ke bengkel, dia lipat demo pula, lipat lagi tuan-tuan rahmatullah, tipu lagi. Bang, bila boleh siap bang? 2 minggu insya-Allah, 2 minggu. 2 minggu mana? 2 minggu. Sebulan tak siap, 2 bulan tak siap, 3 bulan tak siap, 4 bulan pun tak siap. Saya telefon abang, abang kata nak siap. Awak ni kalau kabut sangat lah, kalau macam gitu saya cabut semua barang, awak balik dengan kereta rosak awak ni. Pula dah gitu pula. Last sekali saya cakap dengan abang saya, abang ambil lah kereta saya tu, saya jual lah murah-murah dengan adik-beradik, ejah lah dengan bengkel kereta tu macam mana nak bawa keluar. Abang saya pergi, dia cakap benda sama, kalau kalang kabut saya pecah balik semua barang-barang ni, cabut balik, bawa balik kereta rosak. Abang saya kata, nak cabut lah, pula tengok, cabut. Tuan-tuan, kita tak boleh marah, kita kan ustaz tak marah. Ustaz kan macam malaikat ni. Ustaz tak boleh marah, ustaz kena baik, biarlah orang buat apa pun ni. Sabar macam itu tuan-tuan. Jadi saya suruh abang saya tekan, dia bagi bawa keluar tuan-tuan rahmati Allah. Itu pun 2, 3, 4 bulan masuk balik bengkel. Dia buat macam mana pun tak tahu dah tuan-tuan rahmati Allah. Penipu tu. Maka akhir zaman ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak jumpa orang baik susah. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, mereka ini berenang-renang di sungai darah. Siapakah mereka ini? Mereka-mereka yang memakan riba. Siapa yang makan riba? Mereka ini yang akan berenang-renang di dalam sungai yang diperbuat daripada darah. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia secara umumnya riba itu ialah kita beli dengan harga 100, kena bayar lebih daripada 100. Secara umumnya itu riba tuan-tuan. Baik, azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat tadi, lelaki perempuan dalam keadaan bertelanjang. Bila dihidupkan api, mereka ini melambung-lambung kepanasan. Lalu katanya malaikat, tuan-tuan rahmati Allah, mereka ini siapa? Ialah lelaki perempuan. Sewaktu di dalam dunia, dia ini suka berzina, tuan-tuan rahmati Allah. Berzina. Tuan-tuan, kalau saya boleh cerita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lebih lanjut lagi, tuan-tuan boleh tengok di YouTube BGTV di Malaysia punya. Ada perempuan, dia mengaji di IPT, Institut Pengajian Tinggi. Tetapi bila Sabtu Ahad, dia ambil kerja part time, layan VVIP. Layan VVIP ni maksudnya berzina lah, tuan-tuan. Dia duduk hotel sehari dua hari, dia layan VVIP yang umur 60, 50, bahkan regular customer tetap. Subhanallah, tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang terfikir, dah lah tua nak mampu dah berzina lagi, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara ini tuan-tuan rahmati Allah berlaku lagi sampai hari ini. Tuan-tuan tengoklah BGTV update, hari-hari dia update, tuan-tuan rahmati Allah. Perempuan bukan perempuan yang sama, perempuan yang berlainan. Perempuan yang berlainan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tengok di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, kata apa? Ulama kata apa?
Kalau dia dah berkahwin, rejam sampai mati orang yang berzina. Dia tak kahwin lagi, rotan 100 kali, tuan-tuan rahmati Allah. Dan orang yang berzina ni, tuan-tuan rahmati Allah, dia punya kemaluan, dia katanya Imam Az-Zahabi, kemaluan dia akan digantung, kemudian dia akan dicemuh oleh malaikat Zabaniyah, akan dicemuh oleh malaikat Zabaniyah. Dalam kemaluan digantung sakit, dicemuh pula. Lalu katanya Imam Zahabi lagi, dia kata apa? Mereka-mereka yang suka berzina ni, tuan-tuan, kemaluan dia sangat-sangat busuk, sehingga ahli neraka lain pun tak tahan dengan kebusukan kemaluan dia, tuan-tuan rahmati Allah. Berzina lagi. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan rahmati Allah, anak muda kita di luar sana, mereka ini banyak yang berkapul. Kalau tak kapul jadi satu kesalahan. Awak ada couple? Ada lah. Awak tak ada? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi satu kesalahan. Bahkan bila berkapul, tuan-tuan rahmati Allah, kebanyakannya berzina. Kalau tak berzina, tak dinama couple pula, berzina. Syaitan ni, tuan-tuan, dia cerdik. Mula-mula dia suruh WhatsApp dulu, tanya khabar. Lepas WhatsApp, syaitan kata apa? Dah WhatsApp dah kan tiap-tiap hari, ajaklah keluar makan, berdua-duaan keluar makan. Bila dah ajak keluar makan, katanya syaitan, takkan keluar makan, sewalah hotel bola. Ya Allah juga, sewa hotel. Dah tekan sewa saja, mati lampu tu. Dah tekan mati saja, zina dah tekan tu, nak bagi tahu syaitan. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir kepada zina. Lalu katanya Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, apakah makna jangan hampir kepada zina? Sebab kepada zina: keluar berdua-duaan, WhatsApp berlebih-lebihan, apa lagi? Berpimpingan tangan, berpeluk-pelukan. Saya, tuan-tuan, pergi satu kedai makan di Bangi Square 2. Saya kata tuan-tuan tahu, di Bangi lah. Dekat Bangi Square 2 di London pula, di Bangi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya pergi tanda, isteri saya duduk dulu. Jadi isteri saya bagi tahu ni ada 2 orang, lelaki perempuan, pakai baju kedek remaja, berpeluk-pelukan depan orang ramai, tuan-tuan. Pakai baju kedek remaja, berpeluk-pelukan. Kalau depan kita berpeluk-pelukan, malah belakang kita berzina-zinaan lah, tuan-tuan. Kalau peluk pun mereka tak malu. Kita ni yang kahwin pun merasa malu nak peluk-peluk depan orang ramai, tuan-tuan. Tapi sebenarnya macam itulah. Kita nak tahu orang tu naik motor, ini golib tak semesti golib. Nak tahu orang tu naik motor dah berkahwin, mudah, tuan-tuan. Lelaki perempuan yang dah berkahwin, kalau perempuan tu naik atas motor dia, perempuan tu tak peluk dia, tangan dia letak kat riba, bermakna dia dah kahwin, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau dia belum kahwin lagi, tuan-tuan, dia peluk seerat-eratnya. Laki-laki tu nak bernafas melalui hidung, tuan-tuan rahmati Allah. Ni sebab apa? Syaitan cocok dia. Syaitan cocok dia, tuan-tuan rahmati Allah. Yang saya cerita tadi, VVIP yang berzina, dia dah kahwin dah. Tetapi kenapa dia tidak bergaul dengan yang halal? Kenapa yang haram? Kerana yang halal ni syaitan kata, tak payahlah, haram ni ada, haram lagi bagus. Sama lah sebenarnya. Bini kita ada hidung, perempuan yang kita zina ada hidung. Bini kita ada mulut, perempuan yang kita zina tu pun ada mulut. Bini kita ada tangan, perempuan yang kita zina tu pun ada tangan. Sama ya, tuan-tuan. Sama, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa rasa lain, tuan-tuan? Rasa macam mana nak cakap, tuan-tuan? Kenapa, tuan-tuan? Syaitan hasut. Syaitan kata pergi, iblis suruh pergi, tuan-tuan rahmati Allah. Macam kita nak sembahyang tahajud pukul 3 pagi di surau, mampu ke? Tak mampu. Tapi pencuri, tuan-tuan, boleh datang ke surau, curi tabung surau 3 pagi. Kenapa? Syaitan hasut dia boleh curi. Sedangkan sembahyang tahajud dengan mencuri, lebih susah mencuri. Sembahyang tahajud ambil wuduk, Allahu Akbar, cukup 2 rakaat, bagi salam, balik, tuan-tuan.
Tapi mencuri ni nak kopak pintu lagi, nak kopak tabung lagi, nak hentam, nak katuk, macam biasa je. Orang cerita, tuan-tuan rahmati Allah. Ni orang cerita. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pesanlah anak-anak muda kita di luar sana yang mereka ni nak berzina. Dan kalau saya fikir tuan-tuan, mungkin beberapa faktor yang menyebabkan mereka ini berzina, kerana mungkin susah nak berkahwin. Kahwin tu mudah, kos perkahwinan tu susah. Awak nak kahwin dengan anak saya ada berapa puluh ribu dalam bank? Ada. Kan susah kawan tu nak kahwin. No. Makan saja tuan-tuan 30 ribu untuk 200 orang kepala. Misalnya contoh. Sewa kemah lagi, sewa DJ lagi. Okey tuan-tuan rahmati Allah. Okey tuan-tuan, siapa-siapa yang baru datang itu bolehlah jamu-jamu selera ya. Aduh. Okey, kita selamatkan pengantin baru kepada Tok Bilal dan juga Mina. Allah. 4,000 tuan-tuan rahmati Allah satu hari ni. Maka tuan-tuan rahmati Allah, itu makannya, kemahnya lagi, sewa tempatnya lagi. Dah kita duduk rumah flat. Macam mana kita nak kenduri kahwin kecil? Sewa pula tempat kahwin, okey. Sewa tempat kahwin 40,000 pula. Makan, minum, baju pengantin, pagi pakai baju lain, pagi pakai baju ala-ala Hindustan, tengah hari pakai baju ala-ala Afghanistan, petang pakai baju ala-ala Pakistan, malam pakai baju ala-ala setan. Banyak tuan-tuan duit. Sampai kena buat loan tuan-tuan. Anak dah 5 orang, loan yang kahwin tu tak habis lagi bayar tuan-tuan. Sebab itulah kita tengok tuan-tuan rahmati Allah, mungkin ramai anak muda kita yang berzina. Sebab berzina tak payah guna kos. You suka dekat kat I? Sukalah. I pun suka kat you. You, kalau you suka kat I, kalau betul-betul you suka kat I, jom kita berzina. Ya ke? Ya. Sebab I janji nak kahwin dengan you kan? Betul tak? Betul. Okey, jom kita berzina. Kan mudah je tuan-tuan. Nak kahwin susah. Nak kena ada 100,000. Nak kena ada kereta Myvi. Nak kena ada rumah. Nak kena ada motor. Barulah mak dia terima kita. Kalau kita pergi naik motor Kapcai, exhaust pun 5 kali welding, tuan rahmati Allah. Siapa nak terima? Jadi susah tuan rahmati Allah nak kahwin. Ni duit pula mereka tak ada. Kerja pula jadi Tok Bilal 350 je ringgit sebulan ni. Macam mana nak kahwin dengan anak orang tuan-tuan? Tu yang Tok Bilal, hayya ala salat, hayya ala salat. 350. Cuba bagi 3,000. Hayya ala salat. Oh, betul 3,000. Ni. Tapi betul lah Tok bila 300 tu, hayya ala salat, hayya ala salat. Tak tahu komat ke azan dengan rahmat Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh sabar sikit daripada berzina, bukan kalau boleh kena, tak boleh pun kena. Macam saya tuan-tuan, bukan saya kata saya baik, tapi contoh. Saya tuan-tuan rahmati Allah, saya kadang-kadang memang tuan-tuan tengok macam ceramah macam mudah, tapi sebenarnya bila kita keluarkan suara tuan-tuan, penat tuan-tuan. Kena pula saya ada luka dalam ulu hati, penat. Jadi doktor kata awak kena banyakkan berjalan supaya ambil stamina. Saya pun tuan-tuan tiap-tiap hujung minggu pergilah berjalan-jalan di dataran Kajang tu, sebelah Sate Samsuri. Saya pergi kali pertama, rasa tak boleh. Cuba kali kedua, memang tak boleh tuan-tuan. Bila saya tengah berjalan tuan-tuan, ada perempuan potong saya pakai seksi dengan saya gini tuan-tuan rahmatullah. Astagfirullahalazim. Tak boleh tuan-tuan. Dah orang perempuan berjoging bukan pakai macam makcik pakai telekong. Dia mesti pakai seksi. Allah. Atas ni dada nampak macam buah tembikai. Belakang pula nampak macam durian musangking. Aduh tuan-tuan. Tembikai dengan musangking ni kan kegilaan orang Malaysia. Jadi tuan-tuan, saya pun ambil keputusan saya tak nak pergi dah berjoging dengan Allah. Tak nak pergi. Sebab ini boleh menjerumus kepada kemaksiatan tuan-tuan. Jadi apa yang saya buat, saya berjoging kat rumah tuan-tuan rahmati Allah. Ni jogging kat depan rumah gitulah, tapi bila kat depan rumah sikit-sikit lah tuan-tuan. Sepatutnya kena berjalan kat situ, padang tu sedap sikit berjalan, tapi mata pula tak sedap, tekan nak tutup mata tuan-tuan, habis tiang-tiang kita langgar. Tekan nak pakai spek mata hitam.
Spek mata hitam kalau kita pakai lagi berat tuan-tuan. Ngodo tuan-tuan rahmati Allah. Ni lagi berat. Jadi Allahu Akbar tuan-tuan. Memang susah. Betul. Besok perempuan ni, lusa perempuan ni, lusa. Kena pula tuan-tuan, hari Ahad ada senam aerobik. Makcik-makcik tuan-tuan rahmati Allah. 1, 2. Dah makcik-makcik tu kan dah semua lemak-lemak banyak. Bergegas semua dengan lemak-lemak tuan-tuan rahmati Allah. Belum kita pun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu semua perkara yang membawa kepada zina. Betul. Bila tuan-tuan tengok mata, dalam kitab penawar bagi hati ada, mata akan jatuh kepada hati. Hati pula kalau jahat mula berkata-kata, berzinalah tuan-tuan rahmati Allah. Maka bergeraklah segala anggota kita, tangan, kaki, kemaluan untuk melakukan penzinaan tuan-tuan rahmati Allah. Kalau tuan-tuan boleh sabar sikit, Allah nak bagi kepada kita bidadari tuan-tuan, bidadari. Wa kawaiba atraba, bidadari yang Allah nak bagi pada kita, gadis-gadis yang muda-muda, yang comel-comel. Kalau 17 semua tuan-tuan rahmati Allah. Kalau dalam dunia ni tuan-tuan biasa jumpa tak orang yang kahwin 4, bini pertama umur 17, bini kedua 17, bini ketiga 17, bini keempat 17. Mana ada? Ada. Yang ada bini pertama 69, bini kedua 59, bini yang ketiga bini yang ketiga 49, bini yang keempat 29. Tu yang tak balik dah bini pertama, bini keempat ada balik tuan-tuan rahmati Allah. Ni sebab muda. Tapi dalam syurga ni tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala bagi bidadari. Nah, kalau berpuluh-puluh bidadari, semua muda, sama baya tuan-tuan rahmati Allah. Wa kawaiba atraba, semua sama baya umur tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kurang bidadari Allah Ta'ala nak bagi kepada kita yang beriman kepada Allah, yang beribadat kepada Allah, paling kurang 70 orang. Haji nak berapa? Haji nak berapa? 70 orang paling kurang. Jangan sebut satu, 70 orang paling kurang. 70 paling kurang. Allahu Akbar, paling kurang 70 orang tuan-tuan. Lalu ulama menafsirkan ayat wa kawaiba atraba, menafsirkan ayat ini tuan-tuan rahmati Allah, sebanyak mana yang kita nak bidadari, sebanyak itulah kita akan dapat. Macam haji mungkin 70. Tok Bilal berapa Tok Bilal? 700. 700 tak nak. Allah Akbar, 700 ni, 700 tuan-tuan. Saya tak nak banyak-banyak tuan-tuan. Cukup macam haji juga 7 juta tuan-tuan rahmati Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, saya cakap dengan seorang pakcik waktu ceramah subuh, pakcik nak berapa bidadari? 1 sudah Ustaz. Betul ke? Satu. Lepas saya habis ceramah, dia salam dengan saya nak banyak tapi bini saya ada, saya sebut 1. Wah, itu dalam akhirat bukan dunia. Akhirat bini kita tak jealous dah tuan-tuan. Bukan macam dunia. Dunia baru kita cakap yang jiran sebelah tu janda cantik ya. 2 minggu kita tidur bawah meja tuan-tuan. Ni belum kahwin dengan janda, baru sebut cantik ya tuan-tuan rahmati Allah. Dan bidadari ni tuan-tuan, saya sebut balik, bidadari ni dia ada 2 sifat. Anak habis dah. Tapi kalau sebut bidadari ni pukul 10 pun tak apa. No. Tapi nak habis dah tuan-tuan. Bidadari ni tuan-tuan dia ada 2 sifat. Yang pertama, sifat bidadari ni tuan-tuan rahmati Allah, dia akan tengok sahaja muka kita dan dia akan senyum sokmo dengan kita tuan-tuan. Tak macam bini kita kat rumah yang buat kopi. Dah macam ikan todak dah tuan-tuan. Kopi tuan-tuan rahmati Allah. Sikit monyok. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak senyum lah dekat kita, senyum juga. Nah, yang buat kopi ambil 500. Okey. Ada tuan-tuan rahmati Allah. Ni. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, orang perempuan dah. Bidadari ni tuan-tuan rahmati Allah, bidadari ni tuan-tuan, yang kedua dia akan berhias. Bidadari ni dia akan berhias untuk suaminya duduk di rumah, tak pergi dah mana-mana tuan-tuan. Tak macam dah dalam dunia ni bini kita, kalau tak keluar pergi mana-mana 2 minggu tak mandi tuan-tuan rahmati Allah. Bila nak ajak pergi mana? Nak ajak pergi NSK, nak ajak pergi pasar raya, hodoh.
bersiap, ajak pukul 10, lepas subuh kena bagi tahu dah tuan-tuan rahmati Allah. Maskaranya, blushernya, ninya, tunya, tuan-tuan rahmati Allah. Keluar dengan kita dah macam mayat hidup lah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ibu-ibu jangan risau. Ibu-ibu jangan bimbang, jangan risau. Besok ibu-ibu bila masuk dalam syurga, ibu-ibu jadi orang yang cantik lah. Jangan risau, cantik lah tuan-tuan rahmati Allah. Dia bukan macam dalam dunia. Dalam dunia ni tuan-tuan, cuba tuan-tuan cakap dengan bini kita, cuba tanya, yang tunjuk gambar lama, dulu abang handsome tak yang masa kahwin dengan saya? Handsome lah. Sekarang hodoh. Allah, tak handsome dah kita ni tuan-tuan. Itulah dunia. Kadang-kadang bukan bini kita je meluat tengok kita, kita sendiri meluat tengok muka kita kat cermin, tuan-tuan rahmati Allah. Betul tak Haji? Tua dah aku, gigi pun tak ada dah, senyum pun. Tuan-tuan rahmati Allah, itu dunia tuan-tuan rahmati Allah. Akhirat dia tidak seumpama, tak seumpama itu. Allahu Akbar. Sudahlah tuan-tuan rahmati Allah. Ke Haji nak dari kita bidadari? Sana cukup dah, cukup dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekadar itulah tuan-tuan, sebagai peringatan kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita ni adanya manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan, biasa saya datang naik motor, ini saya naik kereta, saya bawa kokotin Piu Said tu tuan-tuan rahmati Allah. Dia macam Milo lah tuan-tuan, tapi dia ni koko dia campur dengan buah tin. Buah tin ni tinggi dengan serat. Saya ni tuan-tuan ada sembelih, ada buah sir. Jadi bila nak lawas tu saya minum air kokotin, insya-Allah tuan-tuan. Dah 5 tahun dah di pasaran, dah 5 tahun dah saya jual. Jadi tuan-tuan yang nak, tuan-tuan boleh pergi kat luar tu tuan-tuan rahmati Allah. Ni nak QR ke, ni nak hutang kita tak boleh. Ni bukan apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan hutang, saya pula yang kena bayar dengan Piu Said, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab ada orang tu tuan-tuan, yelah mungkin dia terlupa, dia tak bayar tuan-tuan. Setiap bulan saya pergi surau tu, setiap bulan dia tak ada, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, mungkin dia tak ingat, tak apalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya nak bagi tahu secara betul, kokotin ni memang kita dengar koko, tapi dia tak keras macam koko lain. Kalau tak sedap, saya pulang double duit tuan-tuan. Berani saya tuan-tuan. Nak ceritanya paling sedap ni, yang tidak bisa lagi jumpa di mana-mana. Jadi tuan-tuan boleh rasa kokotin ni koko campur dengan buah tin. Anak saya pun minum, tuan-tuan rahmati Allah, saya sendiri pun minum. Ada orang tanya siapa yang boleh minum, daripada budak baru menetas sampai orang tua nak masuk liang lahat boleh minum kokotin ni, tuan-tuan rahmati Allah. Yang tak minum koko, ada white coffee dia campur buah tin juga, tuan-tuan boleh minum. Cuma saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan tak beli, rugi. Sebab tuan-tuan tak rasa kesedapan. Tak payah bubur gula, tak payah bubur apa, bubur je kokotin, bancung air panas, tuan-tuan minum, memang sedap, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau produk lain yang terkenal di kedai-kedai tu, saya tahulah, saya pernah bancu air juga tuan-tuan rahmati Allah di kedai. Tuan-tuan kena bubur susu. Kalau kosong tak sedap tuan-tuan. Kosong tak sedap. Ini kosong sedap, tuan-tuan rahmati Allah. Saya pernah rasa koko tamar, koko kurma, koko madu dan sebagainya, keras koko dia. Ini koko campur dengan buah tin, lembut, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan boleh pakat-pakat lah. Tengok dekat belakang nanti, bini saya ada jual. Tuan-tuan jangan mengurat pula bini saya, seorang tu lah tuan-tuan. Ni tak ada spare, kalau ada spare apa ni, tuan-tuan jangan mengurat pula. Dan tuan-tuan rahmati Allah, ada tabung infak juga. Kalau tuan-tuan nak infak produk tersebut, kerana Piu Said ni dia ada madrasah juga tuan-tuan. Tuan-tuan nak infak, boleh infak juga dalam tabung berkepala merah. Dan tabung tu infak untuk kokotin dan juga makanan kita buat apa, bagi kepada orang roti canai, tuan-tuan rahmati Allah. Madrasah, masjid, surau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan jangan buat-buat tak nampak lah. Siapa yang buat-buat tak nampak, saya dah sediakan sudu gerapu atas meja tu, ni siap sedia lah ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah silap terkasar bahasa tergurih hati, saya mohon maaf. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu alaihi wasallam wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.